Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'an kama anzala fihi at-Tawrat wal Injil wal Zabur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asdaqal qailin. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairil hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pada pagi ini, pagi yang penuh dengan rahmat dan barakah, pagi 13 Ramadan 1435 Hijriyah, marilah sama-sama kita rafa'kan sekali lagi kesyukuran kepada Allah di atas limpah kurnia rahmat dan inayah Allah. Tuhan masih berkenan untuk memanjangkan usia kita, ditemukan kembali kita dengan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, iaitulah bulan Ramadan. Ini semua berkat mustajabnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan, masukkan kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, Tuhan perkenankan doa kita ini dimasukkan kita dalam bulan Ramadan. Malah diam tak diam, sedap tak sedap, hari ini sudah 13 Ramadan. Perjalanan masa begitu cepat. Artinya kalau kita masih ghalid, kita masih lalai, kita masih taksir, kita akan menjadi manusia yang rugi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana sedap tak sedap pula tahu-tahu raya. Artinya Ramadan sudah meninggalkan kita, belum tentu kita dapat bertemu pula dengan Ramadan yang muktabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kadang-kala kita bila habis Ramadan, kita akan cukup seronok kerana kita nak berhari raya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seronok tidak salah, kerana sesungguhnya seronok perayaan itu merupakan satu hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi bagi orang yang berpuasa, seperti mana hadis yang kerap kita dengar, lis-saimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah.
Yang pertama, farhatun liza iftar, iaitulah kegembiraan yang pertama apabila ia berbuka. Dan kemudiannya farhatun idza liqa'i rabbih, satu kegembiraan lagi apabila dia dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iftar ni dia ada dua maksud yang disebut dan dibahaskan oleh ulama hadis. Satunya ialah berbuka tu sendiri, maknanya ketika berbuka satu kegembiraan yang cukup agung dianugerahkan oleh Allah kepada orang yang berpuasa. Dan iftar tu juga maknanya berhari raya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu seronok hari raya Aidul Fitri, seronok yang tidak melanggar batas syariat, seronok tu dapat pahala tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Malah ada ulama sebut hari itu kita tak boleh sedih, hari itu disuruh kita seronok. Malah ada ulama sebut hari lain kita makan sikit, hari itu kita pulun makan sungguh-sungguh kerana seronok, maka ia itulah dikirakan pahala selagi tidak melanggar batas syariat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya seronok nak raya tuan-tuan, tapi orang yang beriman juga di samping dia seronok berada di penghujung Ramadan merupakan satu kesedihan, iba dan sayu yang begitu hebat. Kerana pernah diriwayatkan, kita boleh buka banyak kitab tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, contoh kitab-kitab yang muktabar. Boleh juga kita rujuk di dalam beberapa buah kitab, antaranya Jawahirul Mauhub Syekh Muhammad Ali Kutan Kelantan. Dalam tu dibawa hadis tuan-tuan, iaitulah dibawa cerita dan dikisahkan tentang kisah bagaimana pada malam-malam akhir Ramadan tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, turunnya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun menyebut kepada Nabi, ya Muhammad, pada malam ini seluruh malaikat yang berada di 7 petala langit, 7 petala bumi, mereka sedih dan sayu, hibah dan juga berada dalam keadaan duka cita. Nabi bertanya, kenapa ya Jibril? Jawabnya ialah dijawab oleh Jibril, kerana sesungguhnya Ramadan berlalu. Ramadan akan meninggalkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis pasal apa mereka sedih? Ya kata Jibril, kerana berlakulah bencana besar kepada umat Muhammad. Apa bencananya ya Jibril? Lalu berkata Jibril, bencananya ialah apabila Ramadan berlalu, maka sesungguhnya dalam keadaan tadi dia membawa sekali keagungan demi keagungan, kemuliaan demi kemuliaan yang tak dapat dah selain daripada Ramadan. Dan kemudian kalau nak dapat pula, tunggu Ramadan mai pula tahun depan pula. Tu pun belum tentu masih ada usia kepada kita ataupun tidak di atas muka bumi Allah. Kalau saya yang umur 41 ni pun tak boleh jamin Ramadan tahun depan akan datang pula. Bagaimana kalau orang yang umur 60, 70 lagi tak boleh jamin tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi sebab itu jangan ghalib dan jangan lalai, kerana sesungguhnya perjalanan masa begitu cepat akan menjadi satu fitnah kepada orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita semua alhamdulillah termasuk orang yang mujahadah, termasuk orang yang tidak ghalib dan tidak lalai. Kita menyadari keutamaan dan kemuliaan Ramadan. Inilah yang menggerakkan kita pada pagi ini untuk mengorbankan segala kepentingan hidup, sekali lagi hadir untuk duduk di dalam majlis ilmu Allah. Majlis yang sedang kita duduk ini iaitulah pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan barakah daripada Allah. Dan saya pun tidak segan silu untuk mengulang lagi, iaitulah hadis yang kita sebut tiap-tiap tahun tentang kelebihan orang yang duduk di dalam majlis ilmu Allah pada bulan Ramadan. Hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
khadimir Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitulah khadam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ulang lagi tuan-tuan, iaitulah mungkin kita dah dengar, tahun lepas pun kita dengar, tahun sebelum tu pun kita dengar. Kita ulang balik, iaitulah kerana sesungguhnya ulang ni tak rugi tuan-tuan. Saya nak ulang lagi pepatah Arab yang menyebut at-tikrar yu'allimul himar. Ulang banyak kali ini bukan saja manusia alim, malah keldai pun boleh alim tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi yang tu pepatah lah, bukan makna hang ajak pi banyak mana pun keldai dia duk lagu tu lah juga. Angka saya duk buat kok mana lah, saya duk baca kitab depan keldai hari-hari tuan-tuan, bagus juga, tak ada masalah. Boleh, itu maknanya no? Tapi tak alim lah keldai itu duk lagu tu juga. Tapi nak habaq kata, iaitulah kewibawaan ataupun kekuatan di sebalik mengulang tu tuan-tuan. Nah, kerana ia boleh memberi kepahaman yang cukup ampuh kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitulah disebut di dalam hadis Nabi, man hadara majlisa ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadatu sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsh au kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang keluar daripada rumah dia untuk hadir dan kemudian duduk di dalam majlis ilmu Allah, macam tuan-tuan lah keluar daripada rumah tak sat ni nak main di pejabat pengulu ni tuan-tuan, tujuan utama tak ada tujuan lain. Bukan tujuan nak main makan, memang tak ada makan tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Bukan tujuan nak apa pun yang lain daripada matlamat kita. Kita faham tujuan kita ialah untuk hadir dan duduk di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Apa kelebihan yang diberi oleh Allah? Ada dua kelebihan besar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya, kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadatu sanatin. Allah Ta'ala akan catatkan dan tulis, masukkan dalam akaun seseorang itu, iaitulah setiap satu langkah, maka seolah-olahnya ia melakukan ibadat sunat selama setahun. Takkanlah daripada rumah nak mai ke sini satu langkah, kurang-kurang kita kata 20 langkah, 20 langkah pun bukan. Kalau kita tengok jauh lagi 30 langkah, 40 langkah, cuma tak melangkah lah tuan-tuan. Nah, orang Melayu mana melangkah, dia manja tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, tak jalan kaki kan. Lah tak jalan kaki, itu persoalan dia. Duduk sembang dengan seorang, iaitulah duduk tepi masjid rumah, tengok-tengok masak lehok, tak ada jemaah tuan-tuan, dia tak pergi semayang jemaah, walaupun selalu semayang jemaah tak tinggal. Bila tanya apa siapa ni, patah kaki ustaz. Lagu mana patah kaki? Kita pun tanya bila aksiden. Itu persoalan dia. Dia kata bukan aksiden, nak pergi semayang kereta tak ada, masuk bengkel motor nak buat berlari. Bukan buat berlari ke mana tuan-tuan, kawan tu baru mula duk boleh naik motor. Kira jawab dia sat-sat, kawan mu apa nama hilang motor, sat-sat yang ni hilang motor, pak dia tak boleh pegang langsung motor. Tengok-tengok bersekat daya pancit tu patah kaki tu, rumah pergi masjid tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tak berjalan dah. Tadi kata orang Melayu ni tuan-tuan, dia manja. Dia jadi bukan melangkah tak melangkah lah, tapi kalau ukur langkah orang-orang 50 tahun, 50 tahun, iaitulah 50 langkah, 50 tahun ibadat sunat kita lakukan tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Bolehkah hidup sampai 50 tahun? Boleh insya-Allah. Tapi bolehkah 50 tahun tu tak usah buat kerja apa?
Ulun sembahyang sunat ya tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Mana boleh ustaz nak tengok saluran bela lagi, mana nak dan nak sembahyang sunat apa semua no. Nak tengok gambar apa nama Indonesia, gambar apa nama Filipina ustaz lagi sembahyang cerita, mana nak dan sembahyang sunat. Sungguh juga boleh kali 50 tahun tak usah peduli apa sembahyang sunat ya, tak boleh. Tapi boleh tuan-tuan dengan hadir di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan satu keagungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi macam duk sebut selalulah, jangan saya lagi malam esok tak nampak sembahyang tarawih, malam lusa tak nampak sembahyang tarawih. Pergi mana ni? 50 tahun dah ustaz. Nak apa lagi? Tunggulah main lepas ni pula. Dah lepas lah 50 tahun dah. Yang ni masalah tuan-tuan. Yang ni masalah. Yang ni kira kalau dia mati esok tanam dengan kalkulator sekali. Senang dia nak kira depan malaikat. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, banyak cantik. Duk buat kira lagu tu jenuh lah dalam keadaan tadi. Yang ni hadis fadilat. Dia nak cerita kelebihan supaya bila mai hari kita segan tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dia bukan kira. Kadang dia mai ada rajin kita ni, kadang dia mai hari segan. Hari segan dia timui awak segan tu. Allah tak tahu nak abang lah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah no. Dia rasa satu macam. Dan kadang-kadang dia rasa duk mengaji lama dah, hari ni rehat tak apa salahnya, bukan nak menyejatkan apa pun dalam keadaan tadi tu. Allah ustaz tak perasan sehari tapi tak ada masalah apa dalam keadaan tadi. Bukan masalah perasan tak perasan, dia telah meninggalkan dan menggagalkan istiqamah tu tuan-tuan. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Jadi dia segan. Bila segan, masa ni kita nak ingat balik, ruginya 50 tahun pahala. Iaitulah ibadat sunat. Mudah-mudahan ia jadi satu motivasi kepada kita untuk menggerakkan diri kita. Maknanya iaitulah jangan tinggal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelebihan yang pertama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keduanya ialah wa yakunu ma'i tahtal 'arsy. Nabi kata dia akan bersama-sama denganku di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak yang ni pula dua kelebihan tuan-tuan. Satu, duduk di bawah naungan arasy bila yauma la dhilla illa dhillu, pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat. Kerana kita dah duduk mengaji macam cerita akhir zaman, kita mengaji tentang cerita kiamat, kita mengaji cerita akhirat. Contoh macam disebut dalam kitab Kashful Ghummah, Kashful Ghaibiyah, ulama-ulama hebat bentang kepada kita, iaitulah apabila berada pada padang mahsyar tuan-tuan, gambaran yang diberi oleh ulama iaitulah bahawa sesungguhnya pada hari itu, iaitulah hari penantian yang begitu hebat, hari penantian yang begitu lama, 1000 tahun tuan-tuan. Itu persoalan dia, bukan sah. Itu maknanya. Tu yang disebut dalam beberapa buah kitab, malah dalam kitab Jawaqid wal Jawahir, Syekh Wahab Sya'rani dia sebut apa tuan-tuan? Hari itu maknanya dah terlampau lama punya duk tunggu ni tuan-tuan. Sampai ada yang minta kepada Nabi-Nabi untuk rekomen kepada Allah, bercepat buanglah. Kalau masuk neraka pun tak apa. Walaupun dia tahu neraka tu hebat dah, tapi maknanya kira bukan pasal apa, tak larat nak tunggu. Sikit punya lama tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu persoalan dia, intizar, penantian yang begitu lama. Tu yang orang Melayu pun sebut penantian itu satu penyiksaan. Siksa tuan-tuan duk tunggu. Tunggu siksa apa ustaz? Tunggu bila duk sabar sudahlah. Tak usah kata aku tu, kita pibeng pun tak larat nak tunggu tuan-tuan. Dan dah bukan duk beratuk dah pun pakai cucuk-cucuk pakai keluar skrin kata. Tak payah tunggu apa, tak payah duk beratuk apa dah. Tu pun tengok nombor 126.
Nombor di kaunter baru 21 tuan-tuan. Pakai balik begitu ya, tak tunggu lah. Pasal tunggu ni saya tu baru tunggu hak bank dengan ada aircon, dengan ada TV, boleh tunggu, boleh duduk dan sebagainya. Ni nak tunggu di yaumil yaumil mahsyar, pada hari yang maknanya iaitulah Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu pada mahsyar ni, iaitulah tak tahu lagi kawan ni dapat apa, kawan ni dapat apa, kawan ni dapat apa, tapi boleh dibayangkan dah, kata ulama, melalui nikmat dan juga iaitulah maknanya azab yang diterima pada waktu itu. Azab penantian dengan matahari sejengkai atas kepala, yang ada orang yang berpeluh mengikut iaitulah amal masing-masing ketika berada di atas dunia tuan-tuan. Yang bagusnya mereka akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu kelebihan orang yang hadir majlis ilmu pada bulan Ramadan, dia akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persoalan dia. Walaupun tak boleh bayang tuan-tuan, tapi lebih kurang kita duduk tengah panas. Kata ada sebatang pokok, kita boleh duduk sebatang pokok tu tuan-tuan, tengah panas terik, boleh duduk bawah naungan sebatang pokok tu pun kita rasa satu nikmat hebat dah. Bayangkan lagu mana, iaitulah bahawa hakikat kita akan duduk di bawah naungan yang hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persoalan dia tuan-tuan. Satu. Yang keduanya hebat lagi, iaitulah duduk pula bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila duduk dengan Nabi ni, kita duduk tempat apa? Duduk tempat VVIP, very very important person, orang yang betul-betul dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak kita tuan. Tapi itu ialah saya duk syarah dah selalu, duk sebut dah selalu, bila hadiah hebat ni ingat senang nak dapatkan tuan-tuan, payah. Dia cabaran mai macam-macam. Dan ada pula bukan dekat cabaran tuan-tuan, dia main pula pegang, ada pula hujah, iaitulah bulan Ramadan ni bulan untuk buat ibadat. Tu yang nak kena stop semua, usrah stop, mesyuarat pun stop, lepas tu mengaji pun stop. Tu yang kadang bila main bulan Syakban di penghujung buat kenduri, Ustaz buat apa? Cuti mengaji Ustaz. Cuti mengaji tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sebulan cuti. Dan saya sedih sangat tu ada seorang sembang. Kita ni duduk mengaji kat kita lama lah. Tapi bila bersembang, satu hari dia luahkan perasaan dia. Dia kata, saya Ustaz, cukup tak berkenan lah, adakah mereka ni pada setengah-setengah masjid, setengah-setengah surau, main bulan Ramadan saja dia duk kira nak buat tazkirah. Ni semua kacau orang nak buat ibadat. Terkejut saya tuan-tuan, orang yang duk ngaji kat kita sebut lagu tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kalau saya lah, saya tak mau, saya nak pulun buat ibadat 20 rakaat. Bila lagi setahun sekali yang nak dapat yang tazkirah tu, duk ngaji lama dah. Apa salahnya kita berhenti buang sebulan? La ilaha illallah. Saya tak kata apa lah kat dia tuan-tuan, yang pergi kat dia lah, dia pegang tu nak buang. Macam mana takkan nak katuk pula orang tua lah. Takkan nak katuk tu lebih nak katuk kita, tak layak dia dalam keadaan dia nak katuk dia. Kita umur yang lebih muda daripada dia. Tapi dalam hati di sinilah saya terfikir bahawa hakikat rupa-rupanya patutlah disebut oleh Nabi hadiah besar, maknanya cabaran pun hebat, bukan senang nak dapat. Allah Ta'ala pilih tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, orang yang dapat duduk di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, macam nak duduk di bawah naungan arash lah tuan-tuan. Yang Nabi ada hadis yang lain, Nabi sebut 7 golongan manusia yang dapat berada di bawah naungan arash. Dia tak mau sebut semua sebab hadis ni popular, tuan-tuan duk dengar selalu dalam keadaan tadi. Tapi saya nak habaq contoh, maknanya bila boleh duduk di bawah
bawah naungan arasy Allah ketika pada mahsyar ni tuan-tuan. Maknanya bukan senang nak dapat, walaupun senang sebut apa dia? Antaranya pemimpin yang adil. Senang nak jadi pemimpin yang adil tuan-tuan? Payah. Pasal mungkinlah kita tak jadi pemimpin ni tuan-tuan, dekat pemimpin bawah-bawah lah, tu pun payah nak adil tuan-tuan. Macam kita pemimpin rumah tangga pun payah nak adil. Macam mana di pemimpin negara, pemimpin negeri tuan-tuan? Payah. Pasal apa payah? Dia berada maknanya dengan kekuatan dan kekuasaan. Kuasa berada di bawah dia. Dia berasa hebat. Waktu itulah nak adil bukan dia senang tuan-tuan. Tu kita tengok sejarah pemimpin adil dengan pemimpin yang zalim. Maknanya ada tak pemimpin adil? Ada. Ada tak pemimpin zalim contoh? Ada. Tapi yang lebih ramai kalau kita buat kajian, lebih ramai pemimpin yang zalim berbanding dengan pemimpin yang adil di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga wa rajulun qalbuhu fil masajid, lelaki yang hatinya duduk di masjid. Hati duduk di masjid tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Yang ni pun payah, bukan dia senang. Lagi ada orang kata satu kawan kata saya lagu tu dapat yang ni kan. Yang ni saya tak pernah merenggang dengan masjid Ustaz. 5 waktu di masjid. Oh, dalam keadaan tadi sampai subuh Tok Siak tak pergi, saya pergi dulu. Tunggu Tok Siak buka pintu masjid. Tu dia baguslah dalam keadaan tadi. Tapi tengok jugalah tuan-tuan, dia tak semestinya orang yang duduk rapid berulang alik ke masjid dia termasuk yang disebut oleh Nabi. Pasal kadang-kala ada juga orang yang walaupun duduk berulang alik ke masjid tapi hati tak duduk di masjid. Duduk di mana? Duduk di kedai kopi tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Tambah kedai-kedai kopi tepi masjid. Cukup masalah tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Bukan salah. Tak kira kata salah pula, saya tak kira buat petua pula kau. Ustaz baru kata salah yang buka kedai kopi di masjid. Dia berpegang dulu. Bila kita kata, tak tahu. Saya tak pernah kata buka kedai kopi di masjid serta apa nama salah. Tak salah tuan-tuan. Tapi banyak dia punya mudarat dia tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Belah tempat saya ada jenis lagu ni tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Pasal apa? Hati tak duduk di masjid, hati duduk kedai kopi. Lepas lohok lambat lepas tak dan nak wirid, kedai kopi dulu tuan-tuan. Lepas Isyak walaupun tu sampai lepas Isyak. Dan tambah satu lagi tuan-tuan, semayang-mayang pula. Pun lepas tu kedai kopi juga dalam keadaan tadi. Dia kadang-kala orang yang pergi masjid ni tuan-tuan, Tuhan hadiah dia sakinah, ketenangan jiwa. Dan kalau dia nak dapat, bila dia dapat di masjid ni, dia kena buat balik dia rumah. Sebab supaya rumah dia dapat sakinah. Bukan salah nak duduk kedai kopi, tak salah. Tapi biar sekali-sekala tak apalah. Ni lambat lepas tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Tu yang lepas tu duk pergi tanya pula, awak yang laku sangat ni hang pakai pelari apa? Tengok gambar Ustaz Abdul Hamid tak ada pun. Tengok gambar apa nama, iaitulah apa nama kepala batas tu, Tok Guru Pelah Pak Him, tak ada pun. Tapi tengok laku tu. Saya tanya dia, kita duk pergi tolong dia selalu. Duk bagi pelari dengan sakinah yang kita bawa keluar daripada masjid yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kalau kita ni payah nak pergi masjid pun, kadang-kadang payah tuan-tuan, anak kerja dengan kalut kok ni ada tuntutan lebih hebat, tapi kita duk teringat masjid ya. Itu termasuk lelaki yang hatinya terpaut kepada masjid tuan-tuan. Satu lagi macam Tok Guru duk sebut contoh, kita berjalan mana kita teringat masjid tuan-tuan. Pilah tak mana pun, orang kata seluruh Malaysia ni masjid mana pun kita pernah singgah. Itu persoalan dia. Yang ni saya ada Ustaz, saya pergi mana masjid saya dapat dalam keadaan tadi tak juga. Pasal apa? Pasal dia singgah masjid semua singgah, tapi kira pergi jamban dia tuan-tuan, rahimahullah. Pasal itu dia boleh habaq jamban masjid ni kotor, jamban masjid ni elok. Dia duk pergi apa? Duk pergi melawat jamban. Pasal masuk jamban tak kena duit. Jemaah masjid, dia kira dia tahu tu. Dia bukan yang tu. Maksudnya kita ni sampai masjid mana pun sembahyang sunat tahiyatul masjid. Habaqlah masjid mana pun tuan-tuan. Yang ni termasuk rajulun qalbuhu fil masajid. Yang saya nak habaq apa?
Nah, abang kata bukan senang tuan-tuan, cabaran dia besar. Jadi kalau kita boleh dapat tuan-tuan, alhamdulillah. Dan kita dapat pun pada pagi ini, iaitulah untuk duduk sekali lagi di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan hadiah hebat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah muqaddimah kuliah kita. Kita sambung kitab kita tuan-tuan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita disebut sebagai manusia yang dirahmati oleh Allah dengan dapat duduk di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung kitab Riyadhus Shalihin, muka surat 20, hadis yang ke-7 daripada tajuk kita, tajuk taubat. Tajuk yang kedua selepas daripada kita mengaji bab ikhlas dulu tuan-tuan. Kita tengok hadis yang panjang pada pagi ini, hadis yang maknanya memberi sumber kepada banyak hukum hakam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Dari Zarr bin Hubaysh katanya, ataitu Safwan bin Asal radhiyallahu anhu as'alahu 'anil mashi 'alal khuffain faqala ma jaa'a bika ya Dzir faqultu ibtigha'a al-'ilm فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت إنه قد حكى في الصدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت أمرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا بنزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعربي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته هاؤم فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضض قال الأعربي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan lainnya, dan katanya, kata Imam At-Tirmizi, hadis ini ialah hadis hasan dan juga sahih. Panjang hadis dia tuan-tuan. Baik, kita tengok cerita dia dan maksud dia untuk kita faham sungguh-sungguh apa yang nak difokuskan hadis ni. Imam Nawawi masukkan
di dalam tajuk hadis bab taubat. Tapi daripada hadis ni terbit beberapa hukum tuan-tuan yang menceritakan tentang persoalan-persoalan amalan dan fiqh untuk jadi pedoman kepada kita. Baik, kita tengok. Artinya, aku telah datang kepada Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Artinya aku telah datang kepada Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Siapa aku ni? Aku ni sebut tak salah, iaitulah Zar bin Hubash. Zar bin Hubash ini satu hari dia mai berjumpa dengan Safwan bin Asal. Buat apa Zar jumpa Safwan? Zar bin Hubash ni jumpa Safwan buat apa? Iaitulah menanyainya untuk disoal kepada Safwan dari hal menyapu sepasang sarung kaki. Dia terjemah dengan makna menyapu sepasang sarung kaki. Jadi maksudnya iaitulah Zar bin Hubash dia muskil tentang satu perkara, iaitulah bab menyapu sarung kaki. Itu terjemahan. Tapi sebenarnya payah nak terjemah. Bukan pasal apa. Sebab yang dimaksudkan sarung kaki itu ialah khuf. Iaitulah sejenis pakaian yang lebih kurang menyerupai kasut. Tapi bukan sebagai kasut, kerana dia duduk di dalam. Lebih kurang stokin jugalah. Tapi bukan macam stokin yang kita faham ni. Yang ni persoalan dia. Yang ni kira orang belah Timur Tengah, belah Asia Tengah, negeri-negeri yang kita kata maknanya dari belah India, Pakistan, belah sana lah, belah Uzbekistan, belah Timur Tengah, belah Arab, apa semua. Ini pakaian mereka yang dibuat daripada kulit, yang maknanya iaitulah tertutup semua kaki itu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi iaitulah kita faham istilah kalau orang mengaji fiqh memang khuf lah tuan-tuan. Lepas tu jadi masalah dia nak pakai pun payah, nak londek pun payah. Bukan dia senang. Jadi menimbulkan kesusahan sikit kalau nak ambil yang semayang nak basuh kaki. Nak buang, nak pakai, nak buang, nak pakai. Kalau jenis duduk di rumah tak apalah. Kalau jenis musafir ke pula, lagu mana perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh. Jadi Zar ni dia pernah dengar orang kata apa, ekor-ekor telinga lagu itulah, tentang cerita kata ada Nabi sebut tentang iaitulah sapu khauf. Jadi bila dia dengar lagu tu, dia nak pergi bagi sahih. Sahih ni daripada siapa sepatutnya? Daripada orang yang ahli dia lah tuan-tuan. Cerita tentang sapu khauf ni, siapa dia ahli dia? Tentulah para sahabat yang pernah bermuamalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa dia? Pergi cari orang hak tahu betul lah tuan-tuan. Macam kita lah nak tahu apa pun, jangan cari hak yang orang mai hak dengar dia kata tak tahu. Aku pun dengar satu cerita ada orang, kawan ni pula kata aku pun dengar orang cerita, payah cerita. Mau dengar orang cerita tuan-tuan, kena pergi cari hak punca cerita. Itu persoalannya. Dan hak kita pula kadang-kadang punca cerita cari-cari tak jumpa. Tu kena jaga tuan-tuan. Cerita kadang tak jumpa. Yang tu kira punca cerita dia setan kadang-kadang. Tu masalah. Tu yang kadang-kadang sesuatu cerita yang tak sahih jangan mudah disebarkan tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, kerana kita akan sebarkan pembohongan. Kadang sembang boleh tu. Dia pun kata, bila tanya dia dengar mana? Tak tahu aku dengar orang cerita. Kau ni pun aku dengar orang cerita. Kau ni pun aku dengar orang cerita. Siapa cerita? Tak kakak cerita pun. Itu persoalannya. Yang ni payah cerita tuan-tuan. Yang tu cerita daripada mulut. Hak yang cukup lemah perut lah. Hak yang Facebook ni tuan-tuan. Mungkin lapis kita tak apa. Lapis kita ni mungkin tak apa, jaranglah ada Facebook. Tengok-tengok Facebook. Tengok-tengok siapa dia ni. Tengok-tengok dia pun tulis tuk besar. Profil dia umur 75 dah ada Facebook. Payahlah nak jumpa tuan-tuan. Kita ni jarang peduli sangat Facebook, Twitter ke WhatsApp. Tanya jenuh. Yang tahu asap WhatsApp tak tahu dalam keadaan. Jadi ni orang muda ni kena tahu juga kita. Walaupun saya tak ada WhatsApp pun, orang nak tanya, ustaz ada WhatsApp tak? Tak ada.
Telefon 100 dah WhatsApp apa? Nah, itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Apa WhatsApp guna? Awak tak beli hal baru, tak tahu cerita lah, tak tahu nak guna lah, kita guna hal lama tu senang tekan dan naik terus. Pun telefon siapa main pun boleh masuk. Itu soalan dia. Ada orang duk marah 2-3 orang kat saya tu hati ni mesyuarat dengan apa-apa apa ni kami hantar WhatsApp payah nak cerita. Tak apa, tak ada WhatsApp mesyuarat tak kali main. Ni ada WhatsApp tak main mesyuarat buat apa dalam keadaan dia ni. Ni buat kali tak kali mesyuarat ada muka kita. Tak apa, tak ada WhatsApp pun. Ni ada WhatsApp pun tengok-tengok tak ada. Satu kawan tak main macam-macam alasan dan sebagainya dalam keadaan tadi itu persoalannya. Kena ambil tahu tuan-tuan. Hak budak-budak muda lah ni. Tambah medan utama untuk jadi baik jadi buruk Facebook lah tuan-tuan. Tengok cerita macam-macam Allah tak tahu nak bang. Kadang mereka tanya tu lemah perut kita ni. Bukan kata apa, tanya macam-macam. Ada macam ni ada hadis ke apa ni ustaz ni. Tengok tak ada tandung langsung. Itu persoalan dia tuan-tuan dalam keadaan tadi. Jadi kena cari punca cerita. Sebab itulah Zar ni dia dengar hadis ni, bukan dia tak percaya. Itu soalan dia percaya, tapi dia nak tahu lebih lanjut, nak bagi faham punca ilmu. Baik itu dia cari orang yang berautoriti. Siapa dia? Safwan bin Asal. Safwan bin Asal ni ialah salah seorang sahabat Nabi yang muktabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu katanya, kata siapa ni? Kata Safwan kata, apakah maksudmu wahai Zar? Jadi Safwan tanya balik, yang duk main tanya aku banyak-banyak ni pasal apa? Itu soalan dia. Apa maksud ni, mana tanya tu, apa tujuan dan apa pasal? Saya kadang-kadang tanya ni pun ada masalah juga. Tu yang kadang tanya ni pun kena tengok juga. Kau kata so tanya. Sosok tanya. Tu yang ada satu orang tu dalam kuliah saya, tuan-tuan muslimat rahimahullah. Orang tengok dia tak main. Dia tengok tak main, semua tengok muka syok, muka best ya. Kalau dia main kan tuan-tuan, tak pergi habis. Orang tak tahu dah dia ni tak pergi tanya. Dia tahu tanya. Apa dia tanya? Kadang dia tak tahu dia tanya apa tuan-tuan muslimat rahimahullah. Betul dong, kata saya tak boleh tanya kau Ustaz. Boleh tanya. Sampai Nabi pun kata syifaul jahli as-su'al. Penawar besar kejahilan ialah tanya. Tapi bila sebut penawar kena faham lah. Penawar ni makna ubat. Ubat ni pun dia ada dos dia ada sukatan dia. Kalau itu hentam. Panadol 2 biji sudah lah, tu 20,000 lebih. Ni dah lambat lega, tenang sepapan. Jadi lupa mana tuan-tuan. Yang tu masalah dia. Yang tu masalah dia. Tak tahu, saya tak mau ulas banyak-banyak apa berlaku dalam masyarakat kita, dan saya pun sebut banyak kali dah benda macam ni untuk mendapat rahmat daripada Allah. Tu tanya maksud dulu. Hang tanya ni pasal apa? Adakah kerana hang ragu-ragu dengan hadis Nabi yang pernah dengar? Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Adapun hang saja nak cari manfaat dari segi dunia dan sebagainya dalam keadaan tadi. Itu persoalan dia. Lalu jawab Zar, aku hendak tahu, maknanya aku ni nak kesahihan. Sebab aku pun bila aku main tanya hang ni, hang orang yang paling otoriti. Hang dengar sendiri daripada Nabi SAW. Maknanya kalau aku dapat daripada hang hadis ni, tak gaduh tikai dah. Itu persoalan dia. Satu lagi, iaitulah maknanya Safwan dia dengar terus daripada Nabi, dan dia dengar Nabi sebut. Bila dengar Nabi sebut, maknanya hadis yang didapati oleh Zar ni, iaitulah walaupun Zar tak dengar daripada mulut Nabi, maknanya dari segi susunan sanad dia sampai terus lengkap dengan sempurna, tak payah an dah. Maknanya terus daripada punca dia dalam keadaan tadi. Dan Safwan ni pula sahabat. Bila sebut sahabat, orang yang paling beramanah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pasal itulah sahabat ni tuan-tuan, dia lemah lagu mana pun, koman lagu mana pun, dia terbaik daripada semua manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Syekh Wahab bin Munabbah, seorang tabi'in,
Nah, dia pernah sebut satu kalimat. Dia kata apa? Walaupun mungkin ada di kalangan kita, dia bersyarah kepada orang tabi'in. Tabi'in mana? Generasi selepas sahabat tak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Mungkin di kalangan tuan-tuan, di kalangan kita hari ini, kita tengok kita lebih hebat daripada sahabat. Kotlah dari segi kaedah ibadat, ke taat, ke sembahyang tengah malam, ke lagu mana, ke dan sebagainya. Tetapi buatlah lagu mana pun, kita tak dapat tank para sahabat. Kita tak boleh nak jadi hebat lebih daripada sahabat. Sahabat lebih lagi. Pasal apa? Satu, kerana sesungguhnya mereka tulang belakang perjuangan Nabi SAW. Satu, itu kehebatan mereka tuan-tuan, yang siapa pun tak dapat kecuali sahabat. Itu persoalan dia. Kemudian lagi, iaitulah karena sahabat, sesungguhnya para sahabat ini, iaitulah azhadan nas fid dunia, manusia yang paling zuhud di atas dunia. Pengorbanan mereka untuk perjuangan Nabi itu tuan-tuan, mereka lah manusia yang paling berkorban, yang paling tinggi, tak mau dengan kenikmatan dan juga kelazatan dunia. Yang pentingnya ialah kekuatan dan juga perjuangan Nabi SAW. Itu persoalan dia. Itu yang siapa tak ada lebih daripada sahabat. Tambah kalau peleceh sahabat, tolak sahabat, tu yang hukum dia kafir. Tuan-tuan, senang faham lagu tu lah, untuk kita jadikan pedoman dia kan muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, katanya lagi, lalu Safwan pun jawablah. Dia jawab apa tuan-tuan? Dia kata, iaitulah ni potongan hadis yang penting. Dia kata sesungguhnya para malaikat mengembangkan sayapnya malaikat untuk orang yang menuntut ilmu. Tu dia. Malaikat tu hampakkan sayap. Maksud hampak ni, iaitulah bahawa hakikat dalam keadaan tadi, iaitulah maknanya hamparan tu sendiri membawa makna kemuliaan. Macam contohlah, kita ambil yang kata hampak ni, macam orang sok-sok dia nak main. Lagu mana tuan-tuan? Tampak tak apa, kalau jalan tu nak main sini, masuk lah. Nampak apa? Tapi hamparan itu lambang kemuliaan. Tu yang kita tengok pangkat yang paling tinggi. Contohlah kita kata Sultan nak main melawat. Sultan nak main melawat. Daripada pintu jalan nak main ke sini, dihampang apa tuan-tuan? Karpet kuning. Karpet kuning, permaidani kuning, no? Hampa buat apa jalan ni sudah lah. Itu persoalan. Tak boleh. Protokol dia lagu tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, sesuai dengan kebesaran dan keagungan dia peringkat dunia. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi, no? Tu yang kita di rumah pun, kalau orang pi di rumah tuan-tuan, no, dah tikar 2-3 tikar dah ada. Lepas tu hampak tikar pula lagi. Buat apa pula? Kawan tu kata tu hampak lah. Dah, kita ni merasa kudung muka, kudung kepala tuan-tuan. Merasa kudung kepala kalau kita hampak, merasa satu aib, satu orang panggil apa? Satu malu yang cukup besar. Kalau kita tampak tikar pula tuan-tuan, pasal apa? Itu satu bentuk penghormatan dan bentuk memuliakan tuan-tuan. Itu persoalan dia. Padahal orang yang main tadi pun bukan kebesaran sangat pun, dia pun maknanya tak apalah, duduk atas tikar getah ni pun tak apalah dalam keadaan tadi. Dah, kita pergi ambil tikar pula hampak tuan-tuan dalam keadaan tadi. Nah, itu persoalan dia. Yang tu dia panggil dalam bab sopan santun lah. Tak ada masalah kalau kita hampak tikar, tak apa dah. Tapi itu lambang kepada kemuliaan dan penghormatan, tahayyum dia panggil. Lambang kepada penghormatan. Tu yang kadang kalau kawan-kawan dia main di rumah macam tu lah. Kita ni biasa lagu kita ni orang jantan, dia bukan nak peduli ingat salah dah. Itu soalannya. Kadang dia main, siapa main pun main lah. Kita tengok jangan bancuh ayam, kita bancuh. Tapi pergi cari yang duk tunggang tak mana teko, atau yang mana ada atas rak, lagu tu lah kita bawa pergi hidang lagu tu ya. Balik orang perempuan tengok, dia bersyarah kat kita tuan-tuan.
Dia kata tak malu kat orang. Itu persoalan dia. Bila ambil yang ada hak baru sikit. Wah yang duk karakter jamu kat orang dalam keadaan tadi. Saya kata jamu hak baru pun rasa teh, jamu hak yang lama pun rasa teh. Tak rasa cappuccino sikit pun. Abang lagu tu lah tuan-tuan. Kita nak kata awal tapi nak buat macam mana, itu fail mereka. Sebab makna memang betul lah, penghormatan. Itu maknanya dalam keadaan tadi. Itu persoalan dia. Yang ni pun macam tu. Makna hamparan ni, malaikat hampak sayap dia. Hampak sayap tu makna apa? Macam kita kata satu penghormatan dan kemuliaan. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Buat apa tu? Hampak untuk siapa? Li talabil ilmi, untuk orang yang menuntut ilmu. Pasal apa? Malaikat sampai sanggup hampak sayap. Karena ridwan bima yatlubu, karena suka dengan apa yang dituntutnya. Itu persoalan dia. Yang inilah ada dua tafsiran. Kadang ada setengah ulama dia kata iaitulah hampak sayap tu memayungi orang yang berada di bawah sayap tu. Tanda memayungi tu makna yang tu penghormatan juga. Sebab payung tu kita tengok orang sok-sok hangat dah, hujan dah, tetap ibu payung. Buat apa? Lambat lah. Syiar kepada tahiyat penghormatan tadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Ada orang tolong payung pula. Tak ada apa pun. Tapi lambat